Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera to DHT01, DHT02. Sekali lagi kita bertemu untuk pelajaran kita pada video kali ini. For this video, we are focused on the natural selection. Before this, kita dah belajar bahawa selection ini adalah satu pemilihan spesies yang mempunyai favorable trait di mana yang mampu untuk adapt, survive and reproduce kepada a change in the environmental factor. Jadi itu adalah natural selection pelajar. Jadi natural selection ini mempunyai 3 jenis natural selection. The first type of natural selection kita panggil dia sebagai stabilizing selection. The second types of natural selection adalah disruptive selection. Dan yang ketiga adalah kita namakan sebagai directional selection. Jadi kita lihat kepada satu graf penting ini. Apabila kita belajar tentang natural selection, kamu akan dipetunjukkan ataupun kamu akan dipersembahkan dengan satu graf penting ini. Y-axis is a frequency number of individual. Frequency of individual pun boleh. Number of individual pun boleh. So ini adalah bilangan organisma daripada sikit kepada banyak. X-axis is a phenotype. Again, remember, X-axis adalah phenotype. Light fur dengan dark fur. So, light fur mempunyai bilangan yang sikit. Intermediate color of fur adalah yang banyak. Darken color of fur adalah semakin sedikit. Jadi, graf dia akan bentuk bell. Ya, akan bentuk bell shape. Dari segi bilangan. Apabila kita kira satu persatu bilangan tikus ni, yang berwarna cerah sedikit, semakin banyak. Intermediate color paling banyak. Yang semakin gelap adalah sikit. Yang gelap adalah paling sikit. So, ini adalah original population graph. Jadi, apabila berlakunya natural selection, maka kita akan membahagikan natural selection ini kepada 3 jenis. Stabilizing selection, directional selection, and disruptive selection. So, perhatikan dengan baik ya. Masih ingat lagi tak Y-axis ni apa? This is number of individual. Maka X-axis adalah phenotype. Jom kita perhatikan, nampak tak graf dia akan berubah macam ini. Akan teranjak, akan membentuk seperti ini. Jadi apa yang kita faham dengan stabilizing selection ini pelajar? Stabilizing selection is a selection that act against both extreme phenotype. Stabilizing selection ni adalah satu jenis selection act against both extreme phenotype. So kamu perhatikan selection pressure dia akan act against both extreme. The first extreme is selected against. The second extreme pun akan selected against. Maka environmental pressure ini, perubahan environment ini akan menekan tikus yang berwarna cerah dan akan menekan bilangan tikus yang berwarna gelap. Jadi dia akan favor intermediate phenotype. Jadi tikus yang intermediate color ni semakin lama akan, yang pertama akan adapt. Dengar elok adapt. The second one dia akan survive and then dia akan reproduce at a higher rate. Jadi tikus-tikus yang intermediate color ni akan reproduce at a higher rate. Maka lama kelamaan bilangan akan makin banyak. Jadi graf baru akan nampak seperti ini. So intermediate phenotype better adapt and survive. So the number will be increased. Both extreme akan less adapt. And then there has less chance to survive. So the number will be decreased. So itu yang kita kena faham tentang stabilizing selection ini belajar. Jadi sebagai contohnya adalah correlation between baby birth weight and postnatal mortality babies born. Yang ni kita akan tengok nantilah. Kemudian kita akan tengok juga tentang directional selection. Directional selection ini adalah satu situasi di mana the selection ni will favor individual of one extreme phenotype. The individual of one extreme phenotype. Sebagai contoh,
keadaan situasi environmental condition pada waktu itu akan memilih, akan favor tikus-tikus yang berwarna gelap. Dia akan act against the another extreme. Dia akan menekan tikus-tikus berwarna cerah. Jadi tikus berwarna gelap ini akan adapt and they will survive and reproduce at a higher rate. Manakala tikus-tikus berwarna cerah pula akan less adapt, dia akan not survive and the number will be decreased. Oleh jadi demikian, kita akan perhatikan the population frequency curve akan shift in one direction. Shift in one direction. Dia akan jadi macam itu ya. So, dia melibatkan satu contoh penting iaitu Beeston betularia, peppered moth. Kalau tadi adalah baby born week, ini adalah Beeston betularia, peppered moth during Industrial Revolution. Yang terakhir adalah disruptive selection. Berbeza dengan kedua-dua selection tadi, disruptive selection ni adalah satu selection that favor individual at both extreme. Favor individual at the both extreme. Untuk disruptive selection ni unik. Dia akan favor meminati tikus-tikus berwarna cerah serta tikus-tikus berwarna gelap. Jadi tikus berwarna cerah dan tikus berwarna gelap ini akan adapt, dia akan survive and then they will reproduce at a higher rate. Jadi bilangan tikus berwarna cerah ni akan naik tinggi dan tikus berwarna gelap juga akan naik tinggi. So they act against intermediate phenotype. Environmental pressure pada waktu ini akan menekan tikus-tikus yang intermediate. Maka dia akan less adapt, they not survive dan the number of intermediate phenotype ni akan jatuh. Lama-kelamaan dia akan hilang ya. So, contohnya adalah seed cracker finch in Afrika ya, Cameroon ni, Afrika. Nanti kita akan tengok dengan lebih mendalam tentang perkara ini. Jadi, mari kita tengok nota yang penting ini. So, diulangkan sekali lagi kepada kamu, ada 3 jenis natural selection. Stabilizing selection, favor ataupun select individual with intermediate phenotype, act against the extreme phenotype. So, ambil contoh ini paling penting. Newborn baby weight in human. Kadang perkataan newborn salah ya. Newborn baby with intermediate weight, ni akan mempunyai survival rate chance yang tinggi. So, dia akan dapat hidup dengan lebih tinggi ya. Kemudian, directional selection adalah peppered moth, Beeston betularia. So, dark coloured moth mempunyai colour yang lebih yang akan survive dengan baik apabila berlakunya industrial revolution. Sebab industrial revolution ni akan menghasilkan jerebu. Jerebu ini akan menghitamkan batang pokok. Dark the tree trunk. So, apabila dia dark the tree trunk, maka dark coloured moth ni, kupu-kupu hitam ni akan camouflage. Jadi light coloured moth ni easy to eat by predator. Yang ketiga adalah disruptive selection, iaitu the natural selection that favor individual on both extreme phenotype dan dia act against the intermediate phenotype. Jadi graf ni kamu akan nampak macam ini ya. Ni graf baru. Ni original population, nampak tak? Original population, arrow ni. Ini adalah evolved population. Ni evolved population. Contohnya adalah big size of African seed cracker. Yang ni highlight perkataan Afrika ni. Seed cracker ni ada banyak jenis. Macam tadi peppered moth tu ada banyak jenis. Tapi peppered moth tadi tu hanya berlaku pada industrial revolution saja. Kali ini seed cracker pun banyak jenis. Seed cracker finch ni, burung seed cracker ni, pemecah seed ni, banyak jenis. Tapi kita fokus kepada African punya type, iaitu Pyronestes austrinus. So, finch yang large beak, paruh besar, boleh pecahkan large seed. Manakala seed cracker yang small beak, paruh kecil pula, dapat makan dengan baik pada small seed.
So yang paruh besar pun boleh makan, yang paruh kecil pun boleh makan. Masalah adalah burung finch yang paruh dia sederhana. Dia tak boleh makan mana-mana. Jadi dia akan tak dapat survive dan dia akan mati. So ini yang kita faham dengan natural selection. So kita akan berjumpa lagi untuk pelajaran tentang artificial selection. Jadi see you on the next part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.